menyampaikan, mengeluarkan dalil-dalil. Contohnya ketika minyak naik hari itu. Contohlah ketika minyak naik. Dalam TV, wakil-wakil penceramah ni cerita tentang macam mana lah jimat dan jimat. Maka ada di antara penceramah yang boleh menangis, cerita tentang jimat cermat, Nabi berjimat dan sebagainya. Masa tu dia mula cerita Nabi makan pakai 3 jari saja. Dia dah mula cerita dah. Ya, maka apa berlaku? Makcik-makcik, pakcik-pakcik di kampung khusyuk menonton penyampaian daripada ulama-ulama dan ahli-ahli agamawan di dalam TV. Datanglah manusia itu dengan mendengar forum perdana, ya, dengan berbasikal, dengan motosikal, dengan apa sahaja, dan ya, akhirnya mereka dapat seruan jangan membazir. Contoh, jangan membazir. Tapi siapa yang mereka jemput bukan datang dengan basikal dan motosikal, tapi datang dengan sesuatu lambang kemewahan. Disuruh pada orang miskin supaya ikat perut yang sememangnya dah lama dah ikat. Disuruh pada orang miskin simpan duit yang dah lama tinggal RM1, RM2 itu. Disuruh orang miskin buat kopi, jangan pekat-pekat, buat cerai-cerai je. Orang kampung gitu, ya. Dia tak tahu ke cerai itu dah 20 tahun lepas tu cerai macam tu saja. Hakikatnya disampaikan kepada siapa? Kepada orang yang dah tak boleh nak buat apa lagi dengan harta yang dia ada. Tapi benda ini diteruskan sampai sehinggalah makcik dan pakcik yang susah-susah ini dapat keinsafan, taubat kepada Allah, dan dapat mengurangkan kalau nasi lemak yang sebungkus makan seorang, hari tu dia makcik tu belah dua makan dengan lelaki dia. Sebab dengar ceramah dalam TV, dengar ceramah di radio supaya kita kongsi-kongsi dan sebagainya. Akhirnya maka negara, ya, yang ini menjadi selamat disebabkan pakcik-makcik, paklong-maklong, paklang-maklang dan sebagainya yang mengubah gaya hidup. Tapi apa yang terjadi di sekitar kita? Hanya golongan ini saja yang disuruh berjimat, tapi golongan yang satu lagi tidak disuruh berjimat. Malah mereka menggunakan setiap suatu sen daripada harta yang haknya negara melampaui batas. Sehingga piring-piring yang mereka gunakan, satu piring sampai harganya RM6,000. Satu piring, tu ya, RM6,000. Cuba kita bayangkan di sini. Sebab itulah dengan nilai 2 juta yang kita bawa tu, tukang kuda tu, yang tukang kuda tu bawa mai kat Penang, kita boleh bela ratusan manusia, ribuan orang miskin boleh hidup dengan sempurna dengan memberi mereka hak dan sebagainya. Saya sempat melihat satu wacana ilmu Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik kata jangan cerita banyak. Di dunia ni pilih 3 orang je orang Islam yang terkaya di dunia. Pilih 3 je. Dia tak sebut siapa, 3 je. Combinekan ketiga ni, dia boleh build up 48 buah negara Islam yang miskin. 48 buah negara, bukan 48 buah rumah. Tuan-tuan boleh rujuk dalam internet pun boleh nampak rasanya. Tu jelas, ya. Tapi apa nak buat? Kita hari ni dikelabukan mata kita. Kita disuruh berfikir ke arah yang satu lagi, tapi kita terlupa berfikir tentang kebenaran dan hak kepada mereka yang berhak. Apakah agama ini dihantar oleh Allah untuk menghukum manusia bawahan dan menghalalkan orang lain tidur dalam kekenyangan dan kemewahan? Sedangkan Nabi menyebut bahawa andai kata kamu tidur dalam kekenyangan dan kamu tahu bahawa temanmu, jiranmu di kanan atau di kirimu sedang lapar dan dahaga, maka kamu tidur itu, maka tidak dalam keadaan kesempurnaan iman. Habis. Iman bukan sikit benda, bab iman. Takut tuan-tuan cerita tentang tauhid, tentang iman ni. Kenapa saya ngajak ramai-ramai dekat-dekat? Kenapa? Jiran saya hari Selasa pagi masih bercucuk tanam, sihat walafiat. Cucuk tanam dekat halaman rumah. Dia baru pencen, umur 56, dia pencen 55, lebih sikit, itu pencen swasta lah. Kemudian
seminggu sebelum tu saya jumpa dengan dia. Dia kata, "Ustaz, saya ingat nak ikut Ustaz lah, nak tolong bawa kereta punya dia, dapat sikit pahala, sebab dah buang banyak sangat untuk cari dunia." Saya kata, "Alhamdulillah, kalau tuan nak ikut dipersilakan, sebab saya pun tak larat bawa kereta." Belok sangat lah. Dia kata, "InsyaAllah Ustaz." Lepas ni saya siap-siapkan semua. Lepas tu saya beritahu Ustaz, "Tuan, hari Selasa lepas, ketika saya duduk tunggu waktu nak pergi kuliah, datang anak dia dalam keadaan berlari-lari, meleleh-leleh air mata. Ustaz, tolong pergi rumah sekejap, tolong pergi rumah. Ayah tak tahu apa cerita ni." Saya terus pergi. Dia sedang terlentang baring macam tidur di atas tilam. Bila kita buka selimut yang paras dada dia tu, kita dapati bahawa kuku ni sudah kekuningan dan sejuk tapak tangan serta kakinya. Rupanya dia telah meninggal lebih kurang 1 atau 1,5 jam yang lepas. Tu. Apa sakitnya tuan? Tak banyak sakit. Waktu pagi, lepas dia cucuk tanam sikit tu, dia kata, "Ya, lain macam lah rasa ni. Peluh pun tak berhenti-berhenti." Itu tanda apa? Serangan jantung. Ni tu dah kena dah ni. Tu yang pengalaman tu. Serangan jantung. Lepas tu lain macam lah angin hari ni. Tuan, angin kalau berimpun kat sini, itu tanda serangan jantung. Itu berimpun, tak keluar-keluar. Habis ginger kita ambil dari taman. Tak keluar-keluar juga. Kemudian dia kata rasa nak muntah. Maka dia kata, "Tak apalah, kita makan ubat sikit." Dia kata nak rehat. Isteri dia buat kopi, dia sempat minum sikit. Ada bahulu, dia gigit sikit, dia letak kat situ. Lepas tu dia nak rehat. Isteri dia kata, sebelum dia rehat tu, isteri kata, "Saya nak pergi mengaji bang, boleh tak?" Habis tak apa, dah okey dah. Isteri dia balik itulah mendapati dah kuning dah badan dia. Nampak ya? Bila Allah nak ambil sekelip mata, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Tak ada penyakit dah. Dia tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, tak ada. Kalau ustaz mati, kokot tak terkejut dah, sebab dah memang ada sikit jantung. Ustaz, tak apa, memang sikit jantung pun. Ada. Ya. Tuan-tuan tengok apa? Syekh Ali As-Sabuni. Syekh Ali yang niaga sabun. Ada dia memang kita keturunan dia memang As-Sabuni, sabun. Lepas tu dia selalu bila ceramah dia kata, "Memanglah saya sabun, tapi lepas makan kan jangan datang kat saya pula. Buat gini sebab saya sabun," dia kata gitu. Itu kan dia. Syekh dia Ali Sabuni ni, dia keluarkan kitab tafsir ni, dia kata apa? Kalau boleh dia nak hidup lagi sampai umur dia 120 tahun. Sebab nak cari persediaan mati ni. Kita dah dalam keadaan hidup ni, masjid dekat, surau dekat, majlis ilmu dekat, tak teringin langsung nak datang. Tu. Jadi kita nak bina apa? Nak bina suasana. Bina suasana kenegaraan Islam, insya-Allah. Yang lain akan ikut serta mencintai agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat, kita sambut Maulidur Rasul. Kita sambut Maulidur Rasul, sambut dan kita tidak pernah menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Bilal bin Rabah. Nabi wafat, dia pun terus pencen, tak mau azan dah. Kita tengok dalam sirah, sahabat kata, "Bilal, tolonglah azan." "Aku tak mau. Aku hanya muazzin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Aku tak mau." Kenapa? Bila dia bercakap "aku tak mau", dia berjurai air mata. Bila dia kata "aku tak mau", dia berjurai air mata. Rindu pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat rindu. Dia pindah pergi duduk jauh. Dia tak mau. Sayyidina Umar panggil dia balik. "Bilal, tolonglah azan. Tolonglah." Dia tak mau. Akhirnya siapa datang? 2 cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain, datang peluk dia. "Pakcik, tolonglah azan. Kami rindu dengan suara pakcik." Dia peluk-peluk tu. Bilal duduk, cium 2 beradik ini. Dia kata, ketika aku dengar Hasan dan Husain berkata, "Tolonglah azan," aku dengar suara itu seperti suara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menusuk ke dalam telinga dan hati aku. Dia gagahi bangun dan naik untuk melaungkan azan. Tuan-tuan, dia perlukan sahabat untuk pegang badan dia sebab dia tak cukup kuat, sebab rasa rindu yang bersangatan. Disebut Allahu Akbar, berjurai air
Sahabat pegang, pimpin. Tapi tak sampai. Kenapa tak habis? Sebab bila sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia jadi macam lumpuh, repah rindu. Sahabat kata, wahai Bilal, awak jadi macam ni. Ketika aku menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku nampak Rasulullah berjalan di hadapan mataku. Tu rasa rindu yang amat sangat dengan baginda Nabi SAW. Kita bukan main pulun berharap 3 kilometer. Mana ada faham apa yang kita berharap? Yang kita duk sebut tu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun, anta badrun. Kita cakap tu, engkaulah matahari, engkaulah apa menyinar dan sebagainya. Tapi hakikatnya kita tak faham. Sekadar itu je. Lepas tu buat apa? Habis bergerak balik. Sampai kat sini buat apa? Apa lagi? Nah, syuruh. Itu je. Sebab bila mesyuarat nak buat maulid Rasul, agenda pertama kita adalah menunya apa? Bukan ustaz mana nak panggil. Menunya apa? Itu yang ruginya kita. Sayang 1000 kali sayang. Sebab tu kita perlu kembali bawa negara kita supaya dia dalam bawah jagaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah generasi kita akan jadi generasi yang hebat. Generasi kita tak termasuk dengan tokek-tokek kuda yang akan datang di Penang. Tak, kita kena cukup kena sebut. Tuan-tuan, jangan cakap banyak-banyak tuan. Anak kita bila berada di hadapan TV, katalah depan TV duk tengok apa-apa Al-Kuliah ke hari tu ini, sat saja dia muak. Tapi kalau dia duduk di sana tengok K-pop, saya tak tahu apa tu Korea pop lah kot ya. Korea pop, saya mesti tahu. Nak tahu. K-pop tu dia cukup jaga. Dia ambil download masuk dalam handphone dia. Walaupun bapak punya handphone tu bila kita call tu kan ya, call handphone bapak, Allahumma salli ala Muhammad. Tu ayatnya. Anaknya Gangnam Style. Oh tu. Kenapa? Tak tahu kenapa. Sebab keliling kita itu bentuk dia tak elok. Rumah bentuk elok tak? Di rumah bentuk elok. Tapi suasana di keliling itu bentuk menjadi tidak elok. Sebab itu kita perlu kembali. Kembali kepada apa? Kembali kepada Al-Quran. Kembali apa lagi? Kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab itu kalau kita tengok dalam hal ini, ya, walaupun ya kita tengok di zaman saya rasa di zaman Paklah dulu minyak naik masa tu minyak naik masa tu dan memang kita kempen untuk berjimat-cermat. Bagus, memang elok berjimat-cermat tu elok, tapi kempen kita bukan sepatutnya kempen kepada orang yang berhak untuk berjimat, bukan kempen kepada orang yang memang dah tak boleh nak buat apa dah. Itu saja dia tinggal. Yang dia duk makan nasi putih dengan ikan kering, nak jimat apa lagi? Ikan apa pula nak makan? Itu ikan kering. Allahu Akbar ya. Sebab itu kita ni kena faham, insya-Allah kita akan dapat kebaikan. Dia tulis di sini bahawa kami tidak mahu membicarakan dari sudut kenaikan harga minyak ataupun sudut perjalanan ekonomi antarabangsa, tetapi apa yang kita nak bincangkan adalah soal pembaziran dan soal jimat cermat. Sebab Islam sangat-sangat memusuhi pembaziran berdasarkan kepada surah Al-Isra ayat 26-27. Ya, dia ayat ini Allah katakan apa? Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdira. Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Dan berikanlah kepada kaum keluargamu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing, dan janganlah engkau membazir dengan pembaziran yang melampau. Hak kita kena bagi. Siapa punya, dia punya, bagi pada dia. Ya, sebab itu Islam mengatakan orang kaya yang ada harta sampai satu had, dia kena keluar zakat. Sebab di dalam harta orang kaya ada hak orang miskin yang perlu ditunaikan. Tambah-tambah dalam sebuah negara, harta yang ada di dalam jagaan pemerintah bukan harta pemerintah, tetapi harta rakyat.
sampaikan balik dengan penuh keadilan kepada mereka-mereka yang berhak. Kita paling takut apabila ada dalam surat khabar tunjuk pihak kerajaan telah mengeluarkan duit kerajaan untuk membina sebuah bangunan bagi Dewan Seksyen 7, kata contoh itu. Itu bukan. Patutnya kena perbetulkan. Bukan duit kerajaan. Itu duit rakyat yang dihimpun dan dijaga dan disampaikan kembali kepada haknya. Itu ya. Jadi cerita dia apa? Sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula sangat kufur kepada Tuhannya. Oleh itu, pembaziran yang kita nak lihat pada hari ini, persoalannya mengapa apabila kita membicarakan soal membazir dalam hal kenegaraan ini, hanya kita terbayang orang bawahan, orang kampungan ataupun bandar yang serba sikit, dan kita juga mengarahkan atau mengenakan si miskin yang sekian lama sudah berjimat cermat, yang tak tahu lagi macam mana nak berjimat cermat. Mengapa kita terbayang mereka, sedangkan mereka itu sekali cari, sekali makan, sekali cari, sekali makan. Kenapa kita tidak berjimat dari sudut lain? Tuan-tuan tengok dekat Facebook, ada satu Perdana Menteri negeri mana, negara mana itu? Perancis apa? Amerika Selatan. Amerika Selatan ya. Dia seorang Perdana Menteri yang daripada 100% gaji dia potong 90%. 90%. Dia ambil berapa? Dia ambil 2,500 sahaja RM Malaysia, sama RM Malaysia untuk dia pakai. Dia duduk di mana? Dia duduk rumah dalam ladang dia. Dia pergi bercucuk tanam, dia pakai Volkswagen lama. Tu dia. Orang Islam dah. Orang kafir. Tapi jiwa dia. Kita orang Islam. Orang Islam. Tapi jiwa bukan macam orang Islam. Jiwa tak mau ikut Quran. Jiwa tak mau ikut hadis Nabi SAW. Kita lihat Nabi pupuk ni, Nabi dia bila nak makan, mai Kelantan pula. Dia bila nak makan duduk sekali ya, nak makan, dia pesan apa? Yang pertama, makan apa yang paling dekat denganmu. Maksudnya apa dia? Nasi putih lah. Nasi putih kosong, duduk dekat dengan kita depan. Jadi ambil jemput nasi putih nak makan. Walaupun kerut dahi ni, apa rasa nasi putih? Walaupun berkerut dahi tu. Kemudian baru ambil sesuatu yang paling dekat dengan kita. Dan Nabi ambil tak? Ambil. Tapi Nabi bukan ambil masuk dalam pinggan dia. Nabi tolak pergi kat kawan yang lain, kat sahabat yang lain. Sahabat sekan silu malu Allah dengan Nabi SAW. Kita ambil tak? Ambil ya. Kepok. Oh, aku suka kepok. Aku suka drumstick. Aku suka ini. Lupa. Kita tak ikut kaedah Rasul SAW. Jadi kalau kita tidak berada di dalam barakah dan rahmat Allah pun kita tak boleh kata apa, sebab kita tak mau ikut Nabi. Sedangkan dalam surah An-Najm ayat 3 hingga ayat 4 Allah katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, bicara Nabi, perilaku Nabi bukan mengikut hawa nafsu, tapi bicara dan perilaku Nabi itu adalah wahyu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam bab makan, isteri-isteri di atas, bab makan, Nabi makan, ketika Aisyah siapkan makan tu, dia Nabi makan. Tiba-tiba Nabi teringat, ya Aisyah dah makan ke belum? Belum. Ada makanan tak? Tak ada. Yang mentah pun tak ada. Dia panggil Aisyah, mai sini. Makanan yang ada tinggal dalam mulut dia. Dia pas makanan daripada mulutnya ke mulut Aisyah radhiyallahu anha. Tu punya kasihnya seorang suami pada isteri dari sudut makanan. Balik sekarang cuba tengok. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan tuan, kalau kita buat bini kejap. Dah perlu gigi ke belum? Makan ya. Ini kaedah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pertontonkan dalam kehidupan agar kita dapat. Sebab itu kita duk dengar lagu apa? Laukana bainana al-habib tu kan ya. Seandainya Rasulullah bersama kita balik, apa tindakan Rasulullah SAW? Rasulullah yang pertama sangat-sangat sedih ya. Malu tak kira. Sebab apa? Kita langsung tak ikut Nabi SAW. Tak ikut langsung. Apa petunjuk Rasulullah, kita langsung tak aman. Kita lebih kenal orang lain daripada kenal baginda Nabi SAW. Bukan takat itu ya. Malah kadang-kadang kita benci. Saya baca khutbah minggu bila? 2 minggu lepas tak? Di Masjid Batu Belah, Port Klang.
tajuknya orang hina Rasulullah